Fi Zilalil Quran, karya Syahid Said Kutub, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusuf Zaki. Semoga mereka diberkati Allah semuanya. Pentafsiran ayat 260 surah Al-Baqarah. Kemudian datang pula pengalaman dan ujian yang ketiga, iaitu pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang paling hampir kepada kaum muslimin yang menjunjung Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kenangilah ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Allah berfirman, "Apakah engkau belum percaya?" Jawab Ibrahim, "Saya memang percaya, tetapi supaya hati saya tenteram." Allah berfirman, "Ambil 4 ekor burung dan jinakkan burung-burung itu padamu dan cincangkannya, kemudian letakkan di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian dari burung-burung yang dicincang itu. Kemudian panggillah burung-burung itu, nescaya ia akan datang dengan segera kepadamu. Dan ketahuilah bahawa Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Ayat 260. Nabi Ibrahim ingin mengetahui rahsia ciptaan Allah dari dekat dan tujuannya. Itulah perasaan ingin tahu rahsia ciptaan ilahi dari dekat. Apabila perasaan ini datang dari Ibrahim, seorang yang amat takut pada Allah, amat sabar, amat beriman, amat reda dan amat khusyuk dan amat kuat beribadat, amat hampir dengan Allah dan disayangi Allah, maka beliau terus meluahkan keinginan yang kadang-kadang berkecamuk di dalam hati para mukarrabin yang paling dekat untuk melihat rahsia ciptaan ilahi itu. Itulah perasaan ingin tahu yang tidak ada sangkut paut dengan kewujudan keimanan atau dengan keteguhan, kesempurnaan dan kemantapan keimanan. Perasaan ingin tahu itu bukannya menuntut bukti dan bukannya bertujuan untuk menguatkan keimanan. Malah ia merupakan satu perkara yang lain yang mempunyai rasa yang lain. Ia merupakan suatu keinginan jiwa untuk mengetahui rahsia ilahi dari dekat. Iaitu ketika ia sedang berlaku dan rasa pengalaman itu pada diri manusia berlainan dengan rasa iman kepada perkara yang gaib, walaupun iman Nabi Ibrahim Al-Khalil sendiri yang berbicara dengan Allah. Tidak ada apa-apa iman di sebalik keinginan ini, dan ia bukanlah mencari bukti keimanan, tetapi beliau hanya mahu melihat kudrat ilahi ketika ia sedang bertindak untuk menikmati rasa hubungan yang dekat ini, untuk bernafas dalam suasananya dan hidup bersamanya. Dan ini adalah satu perkara yang berlainan dari iman yang tidak ada selepasnya seperti iman yang lain. Pengalaman ini dan dialog yang terdapat di dalamnya telah mendedahkan beberapa rasa keimanan di dalam hati Ibrahim yang inginkan rasa-rasa ini. Dan kenangilah ketika Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, tunjuklah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati." Allah berfirman, "Apakah engkau belum percaya?" Jawab Ibrahim, "Saya memang percaya, tetapi supaya hati saya tenteram." Tujuan Ibrahim alaihissalam mahu mencari ketenteraman, melihat kudrat Allah bertindak, dan mahu mencari ketenangan, ketenteraman, menikmati rasa rahsia yang tersembunyi ketika ia terdedah dan terbuka. Allah sememangnya mengetahui iman hamba kesayangannya Ibrahim itu, tetapi dia hanya meminta pendedahan, penjelasan
dan pengenalan dengan mengumumkan rasa ingin tahunya itu. Itu hanya pemohonan bermesra dengan Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang dan Maha Pengasih terhadap hamba-Nya yang amat takut kepada Tuhannya, amat sabar dan banyak bertaubat. Dan Allah telah memperkenankan hasrat ingin tahu yang terpendam di dalam hati Ibrahim dan mengurniakan kepadanya pengalaman peribadi secara langsung. Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung dan jinakkanlah burung-burung itu kepadamu dan cincangkannya, kemudian letakkan di atas tiap-tiap sebuah bukit sebahagian dari burung-burung yang dicincang itu. Kemudian panggillah burung-burung itu, nescaya ia akan datang dengan segera kepadamu, dan ketahuilah bahawa Allah itu Maha Berkuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 260. Ya, ini Allah menyuruh Ibrahim AS memilih 4 ekor burung supaya beliau mendekati dan menjinakkan burung-burung itu kepadanya agar beliau dapat mengenal pasti sifat-sifatnya masing-masing tanpa tersalah. Kemudian hendaklah beliau menyembelihkan burung-burung itu dan mencincangkan badannya. Setelah itu hendaklah beliau bahagikan caingan-caingan badan burung itu ke atas bukit-bukit yang ada di sekelilingnya. Kemudian hendaklah beliau memanggil burung yang mati di caingan itu supaya nescaya seluruh bahagian badannya yang tercincang itu akan terkumpul sekali lagi dan akan hidup kembali dan akan pulang kepadanya dengan segera. Dan beginilah apa yang telah berlaku. Kini Ibrahim telah melihat rahsia ilahi berlaku di hadapan matanya, dan itulah rahsia yang berlaku pada setiap saat, tetapi tidak dilihat oleh manusia kecuali kesan-kesannya sahaja setelah ia berlaku dengan sempurna. Itulah rahsia pengurniaan hayat, iaitu hayat yang datang pertama kali, sedangkan sebelum itu ia tidak wujud, dan itulah hayat yang tercetus berkali-kali yang tidak terhingga pada setiap makhluk hidup yang baru. Kini Ibrahim telah melihat rahsia itu berlaku di hadapan matanya. Beberapa ekor burung telah mati dan caingan-caingan tubuh badannya telah dibahagi-bahagikan di tempat-tempat yang jauh. Kemudian burung-burung yang dicaingkan itu sekali lagi hidup kembali dan pulang mendapat beliau. Bagaimana? Inilah suatu rahsia yang di luar kemampuan kejadian manusia memahaminya. Mereka mungkin melihat rahsia ini sebagaimana dilihat oleh Ibrahim, dan mereka mungkin mempercayai sebagaimana dipercaya oleh setiap mukmin. Tetapi mereka tidak dapat memahami hakikat rahsia ini dan tidak dapat mengetahui caranya, kerana rahsia ini adalah dari urusan ilahi, sedangkan manusia tidak mengetahui sesuatu dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki olehnya. Dan Allah tidak dikehendaki manusia mengetahui rahsia ini kerana ia lebih besar dari mereka, kerana tabiat rahsia ini berlainan dari tabiat mereka, dan kerana rahsia ini tidak diperlukan mereka di dalam pentadbiran khalifah mereka. Rahsia ini adalah urusan ilahi, khas ilahi yang tidak mampu dijenguk oleh para makhluk. Andainya mereka menjenguk juga untuk melihatnya, maka tiada apa yang dapat dilihat mereka selain dari tirai yang menutupi rahsia ini. Segala usaha mereka sia-sia sahaja. Itulah usaha orang-orang yang tidak mahu menyerahkan urusan gaib yang tersembunyi itu kepada Allah yang mengetahui segala yang gaib. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.